Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Safwan Hafiz bin Marazi, nombor matrik UFF 2000036 akan membentangkan kepada Prof penghayatan etika dan peradaban bagi diri saya lah. Baik, apakah maksud tamadun dan peradaban? Baik, menurut Kamus Dewan edisi keempat, perkataan tamadun itu berasal daripada bahasa Arab yang membawa maksud keadaan masyarakat manusia yang dicirikan oleh atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi. Manakala maksud peradaban pula dari mengambil perspektif Kamus Antarabangsa Wikipedia bermaksud masyarakat yang kompleks yang dicirikan oleh pembangunan bandar, stratifikasi sosial, bentuk pemerintahan dan juga sistem komunikasi simbolik, iaitu seperti tulisan lah. Apakah kepentingan tamadun dan peradaban kepada manusia? Jadi kepentingan yang pertama adalah pembangunan fizikal dan material. Untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan fizikal dan material serta kesejahteraan rohani antara infrastruktur lah. Yang kedua, kepentingan yang kedua adalah ekonomi, pembentukan ekonomi yang kuat. Ekonomi yang kukuh membolehkan tenaga buruh mendapatkan pekerjaan yang sesuai secara intelektual dan mekanikal. Dan yang ketiga, aspek pendidikan. Ini paling penting lah. Tamadun bergerak seiring dan menyebabkan taraf pendidikan serta sistem pendidikan tamadun-tamadun sama ada timur ataupun barat berkembang. Simbol perkembangan manusia yang baik mengajar anak-anak muda untuk menjadi liberal dan penyayang seperti yang diharapkan. Untuk melatih mereka memahami masa lalu dan berusaha untuk mencapai masa depan yang lebih baik lah. Baik, apakah sumbangan manusia kepada tamadun dan peradaban? Ada 3, iaitu yang pertama sumbangan kepada budaya lah. Ini paling penting-penting. Budaya adalah elemen penting dalam peradaban. Dia memberikan pandangan yang khusus kepada tamadun. Budaya membentuk tamadun, itu penting. Yang keduanya agama. Agama juga memainkan peranan, iaitu menjadi fungsi kepada masyarakat. Ialah agama adalah tonggak utama kepada berlakunya sesuatu peradaban lah. Seperti contoh Islam. Agama Islam membentuk tamadun. Banyak tamadun di sebelah timur lah. Dan yang terakhir adalah sumbangan kepada politik. Politik seperti kita tahu di tamadun sumbangan politik juga tidak kritikal, iaitu menyumbang tamadun sebab banyak pemerintah yang hebat dilahirkan berdasarkan politik-politik yang pegangan politik mereka lah. Jadi apakah perbezaan antara tamadun barat dan juga tamadun timur? Jadi ada tiga poin penting, iaitu sistem sosial yang pertama, yang mana tamadun barat mengamalkan sistem feudalism dan tamadun timur pula mengamalkan manorialism. Faktor kedua iaitu perbezaan politik. Yang ini nampak sama kalau kita ikut tamadun timur dan barat, dua-dua ada kerajaan beraja, cuma konsep mereka berbeza lah. Dan jika dilihat dari segi sejarah-sejarahnya, kita banyak membaca dan juga kita banyak didedahkan dengan peperangan-peperangan yang banyak berlaku di tamadun timur lah. Dan yang terakhir sekali adalah perbezaan budaya. Seperti yang saya cakap tadi, budaya memainkan peranan penting dalam tamadun barat, perbezaan tamadun lah. Yang pertama adalah hubungan, iaitu kesamaan dan di tamadun timur barat mengamalkan equality, manakala di tamadun timur mengamalkan hierarchy structure lah. Masa barat mengamalkan task focus, fokus kepada sesuatu, manakala tamadun timur memfokuskan kepada sesuatu perkara sahaja dulu. Dari segi perbezaan makanan, ini memang ketara lah. Kita nampak beza, makanan timur dan barat memang berbeza. Dan juga dari segi etika lah, guilt based versus shame based. Ini salah satu faktor kenapa perbezanya kita dengan dunia barat lah. Jadi apakah sumbangan tamadun Islam kepada masa kini lah? Jadi banyak penyumbang-penyumbang ataupun cendekiawan-cendekiawan Islam seperti Abu Al-Qasim, Ibnu Al-Jazar, Ibnu Sina, Ibnu Yunus.
Tapi dalam untuk ni saya mengambil contoh Ibnu Al-Khawarizmi, iaitu sumbangan beliau terhadap dunia matematik. Seperti kita tahu, matematik ni bukan sekadar nombor sahajalah. Al-Khawarizmi bertanggungjawab untuk mempelopori algebra. Jadi algebra adalah sehingga kini diguna pakai. Jadi itu sumbangan utama beliau lah. Kalau kita tengok matematik adalah bidangnya, sambil tu juga ada astronomi dan juga geografi. Beliau juga adalah seorang yang sebagai menggunakan matematik ini untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum syariah dan juga perkembangan kurikulum di benua Eropah. Orang Eropah mengambil apa yang telah dibukukan, apa yang telah ditemui oleh Al-Khawarizmi dan telah dihuraikan lebih lanjut di tamadun barat lah. Dan juga bidang astronomi, sains astronomi, seperti saya sebutkan tadi, itu adalah salah satu sumbangan terbesar Al-Khawarizmi lah, iaitu mewakili tamadun Islam kepada sumbangan-sumbangan beliau di dalam tamadun. Jadi apakah kesimpulan yang boleh diambil? Kesimpulan yang pertama, tamadun dan peradaban adalah istilah inklusif, iaitu perubahan dan ketamadunan primitif kepada civilized. Ya? Maknanya daripada berfikiran ataupun primitif ke arah civilized mengambil masa. Jadi itu adalah perubahan. Yang kedua, manusia menjadi lebih progresif dan ke depan. Ya. Macam saya cakap tadi, dari segi primitif, dari primitif kita pergi ke more civilized, kita juga menggerakkan pemikiran kita ke hadapan lah. Dan yang ketiga, terakhir, tamadun dan peradaban menyediakan keperluan asas. Secara tak langsung, sedikit sebanyak keperluan asas seperti ekonomi telah dibuka, agama, intelektual, ramai cendekiawan-cendekiawan timur dan barat dilahirkan, dan ketenteraan serta juga teknologi. Jadi itu adalah kesimpulannya. Jadi dengan itu saya mengucapkan terima kasih. Sekali sahaja presentation saya. Terima kasih Prof.